Awak seorang lelaki, tapi saya nak buat apa? Ya. Iran berundur dengan menyerah kalah setelah Amerika Syarikat menggagalkan seluruh tindakan balas itu yang cuba dijual oleh Teheran sebagai penentu. Pengawal revolusi telah melancarkan peluru berpandu dan drone ke atas kemudahan yang berkaitan dengan Amerika Syarikat di Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Jordan dan Syria. Tetapi mereka tidak berjaya menghentikan serangan Amerika, memecahkan sekatan maritim atau mendapatkan semula kawalan Selat Hormuz. Selepas itu, Amerika Syarikat membantah. Selepas Amerika Syarikat telah menamatkan malam ke-6 berturut-turut serangan dan memperluaskan senarai sasaran di selatan Iran. Teheran membalas dengan video, kenyataan dan dakwaan besar. Namun, sementara rejim bercakap tentang kemenangan, pesawat Amerika terus menyerang, marin terus memeriksa kapal dan mata wang Iran jatuh ke rekod terendah yang baru. Serangan Amerika telah mengenai sekurang-kurangnya 5 jambatan di selatan Iran. Serangan Amerika juga telah mengenai stesen kereta api dan hubungan darat dengan Bandar Abbas turut terkena hentaman langsung. Lebih ke timur, lapangan terbang Iran Shar turut menjadi sasaran. Di Shabaha, imej menunjukkan runtuhan sebuah menara yang digunakan untuk kawalan trafik maritim. Tindak balas Iran cuba menyasarkan tepat pada peralatan yang digunakan oleh Amerika Syarikat. Pengawal revolusi menyatakan telah memusnahkan di Kuwait sebuah radar pengesanan, gudang senjata, 2 pelancar Makwento dan 42 Raymars serta 1 stok peluru berpandu Atacams. Muzik dengar, ini yang ketiga. Dengar, ini yang kuat. Film aksi, dan ia datang dari sana. Kami dengar suara mereka, dan kami kembali. Ini ada di sini, itu saja. Ya Allah. Yang itu begitu. Kereta itu berbunyi kuat. Macam roket. Macam roket macam tu, sedia untuk terbang. Tak, saya tak dengar bunyi itu. Bukan masa ia jatuh. Saya dengar bunyi kekecohan itu. Lepas itu awak melompat. Tidak, roket itu memang roket sebenar. Maklumat itu telah didedahkan oleh Press TV, sehingga kini tiada pengesahan bebas bahawa sistem ketenteraan tersebut telah dimusnahkan. Komando Pusat juga tidak mengesahkan kerugian seperti itu di Kuwait atau Bahrain. Apa yang disahkan oleh kerajaan Kuwait ialah satu serangan terhadap sebuah stesen penjanaan tenaga dan penyahgaraman dengan kebakaran, kerosakan dan gangguan pada unit-unit elektrik. Di Qatar, serpihan daripada sebuah peluru berpandu yang dipintas telah mencederakan seorang kanak-kanak. Teheran juga menyatakan telah mengenai sebuah pusat operasi khas Amerika Syarikat di Al-Tanf, Syria. Namun, satu sumber tentera Syria memaklumkan bahawa tiada kerosakan atau mangsa di lokasi tersebut. Pasukan Amerika Syarikat telah pun meninggalkan Al-Tanf pada bulan Februari, menjadikan dakwaan Iran itu sebagai satu lagi pengumuman yang berimpak terhad. Di Jordan, pengawal revolusi telah melangkaui serangan dan secara terbuka menggesa agar penduduk dan tentera Jordan menyerang kepentingan Amerika di wilayah itu. Seruan itu menunjukkan satu percubaan terdesak untuk mendorong negara-negara lain terlibat dalam perang selepas serangan Iran gagal mengusir pasukan Amerika Syarikat malah tidak mengurangkan kadar kempen udara. Shabaha telah menjadi salah satu simbol tekanan ini. Menara yang diserang itu adalah sebahagian daripada sistem kawalan dan pemantauan trafik maritim di Teluk Oman. Pada masa yang sama, Amerika Syarikat menyambung semula sekatan ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran dan menghantar marin untuk menaiki sebuah kapal tangki yang cuba merentasi kawasan itu.
Ekonomi menunjukkan satu lagi aspek kekalahan. Dolar telah mencecah kira-kira 1.918.000 rial di pasaran terbuka Iran pada 17 Julai, satu rekod baru kejatuhan nilai. Gaji minimum bulanan rasmi kini bernilai kira-kira $87 pada kadar tukaran itu. Kejatuhan mata wang berlaku seiring dengan peperangan, inflasi, sekatan-sekatan maritim, pengurangan ekspor dan ketidakpastian mengenai pembinaan semula. Bagi rakyat, perkara ini jelas pada harga makanan, kos barangan asas dan kehilangan hasil harian. Rejim boleh menyiarkan video pelancaran tetapi tidak dapat menyembunyikan hakikat bahawa real sedang dihimpit oleh krisis. Israel juga telah mempercepatkan pertahanannya terhadap serangan Iran. Organisasi Pertahanan Peluru Berpandu memaklumkan bahawa pengeluaran pemintas Arrow telah meningkat jauh lebih tinggi daripada yang dijangkakan 3 tahun lalu. Menurut Moshe Patel, Arrow 3 telah menunjukkan prestasi melebihi 90% dalam 2 pusingan besar baru-baru ini menentang peluru berpandu Iran dan telah terlibat dalam pemintasan ratusan projektil. Sistem ini meminta ancaman di luar atmosfera, manakala projek Arrow 4 dan Arrow 5 sedang dibangunkan dengan ciri-ciri kecerdasan buatan. Ini mengurangkan kesan politik dan ketenteraan daripada pelancaran Teheran kerana rejim tersebut menghabiskan peluru berpandu mahal untuk menghadapi rangkaian pertahanan yang semakin berkembang setiap kali pusingan baru berlaku. Tekanan ke atas kumpulan yang berkaitan dengan Iran terus berlaku di medan-medan lain. Di Han Yunis, pasukan pertahanan Israel dan Perkhidmatan Keselamatan telah mengumumkan kematian Anas, seorang komander syarikat Hamas. Menurut pihak berkuasa Israel, beliau memainkan peranan dalam menjaga tebusan, terlibat dalam rakaman upacara pembebasan dan telah bertahun-tahun berkhidmat bersama anggota penting sayap tentera kumpulan itu. Operasi itu telah menyingkirkan seorang individu yang dikaitkan dengan struktur bersenjata dan juga propaganda Hamas. Di selatan Lebanon, Israel meneruskan operasi terhadap kedudukan dan struktur Hizbullah. Kawasan Zautar al-Sharqiyah masih berada dalam zon pertempuran berhampiran Sungai Litani, di mana pasukan Israel telah mara dan memusnahkan kemudahan yang mereka kaitkan dengan kumpulan itu. Serangan baharu juga mengenai anggota yang dituduh oleh Israel cuba membina semula keupayaan ketenteraan di Nakora dan di kawasan daerah Nabatiyah. Strateginya adalah untuk menghalang Hezbollah daripada menyusun semula komando, pelancar dan laluan bekalan, sementara Teheran berdepan tekanan secara langsung di dalam wilayahnya sendiri. Walaupun di bawah tekanan ini, masih terdapat saluran rundingan. Pakistan, Qatar dan Mesir terus berhubung untuk cuba memulihkan gencatan senjata yang telah runtuh, tetapi pusat pertikaian masih lagi Selat Hormuz. Iran mahu mengenakan syarat mereka sendiri terhadap laluan kapal. Amerika Syarikat menuntut kebebasan pergerakan dan mengekalkan sekatan sebagai alat kekuatan. Setiap hari serangan mengurangkan ruang gerak Teheran, meningkatkan kos ekonomi dan melemahkan janji bahawa tindak balas mereka mampu memaksa Washington untuk berhenti. Penyelesaian diplomatik kini lebih penting bagi rejim yang perlu menghentikan kehilangan infrastruktur, mata wang, pengawasan pantai dan keupayaan. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui IDPix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.